Di antara masa yang kita tak pernah sebelum daripada ini melalui masa sebegini, iaitu kita diuji oleh Allah dengan ujian yang disebut dengan ujian COVID yang sedang melanda di kalangan kita ini. Kita tahu yang mati saja dalam suasana yang berlaku ini hampir 2 juta orang yang dah mati. Yang jumlah ini akan sampai pada jumlah-jumlah yang jauh lebih besar lagi kalau mengikut kiraan ataupun mengikut bacaan yang disebut oleh WHO, yang dia menjangkakan bahawa 6 bulan yang akan datang nanti merupakan masa kemuncak kepada saat COVID ini. Dan kita pun tahu negara kita sekarang ni pun belum lagi dalam keadaan semakin reda, tetapi dia semakin naik dan semakin naik. Dulu payah kita nak dengar jumlah ribu-ribu ni, tapi sekarang akhir-akhir ni kita dengar jumlah yang ribu-ribu. Yang dalam kalau sekiranya kita tidak berbuat sesuatu, masyarakat kita tak ambil berat terhadap keadaan ini, boleh jadi satu ketika nanti kita akan mati semua, dimatikan oleh malaikat Allah juga kita, kalau kita tak ambil tindakan tertentu di kalangan kita ini. Yang menyebabkan kita tahu bahawa dengan jumlah yang seramai ini yang mati, kemudian dalam masa yang sama juga orang yang diuji yang kena saja dengan COVID ini lebih kurang 80 juta lebih yang kena. Tapi tuan-tuan perhati tak? Tuan-tuan sedar tak? Dalam jumlah-jumlah yang mati ini ataupun yang kena COVID ini, nama kita tak tersenarai dalam jumlah tersebut. Maknanya apa dia? Yang kalau kita kena rasa dalam hidup kita, kita kena rasa sedar pada diri kitanya. Kita perlu rasa syukur. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kesempatan. Allah bagi lagi peluang pada kita. Untuk apa Allah bagi peluang pada kita sebegini? Dalam suasana kita saat yang sebegini ini, mengapa Allah masih lagi memberi peluang pada diri kita? Jawabnya nak suruh kita ni, untuk kita ni membetulkan kembali jalan hidup. Supaya kita kena hidup kita, jangan hidup kita sebagaimana sebelum daripada ini. Kita tanya, apa benda yang berlaku sebelum daripada ini? Kalau kita nak kira, saya sendiri, saya kira malam ini merupakan malam yang kita boleh sebut sikit. Sebelum daripada ini, kalau kita katakan bahawa dia bukan hanya masalah pada virus yang sedang melanda itu saja, tidak. Tetapi ada benda yang kita tak ambil berat dalam hidup kita, yang menyebabkan timbul kemarahan dan kemurkaan Allah pada kita. Kita kena nampak virus ini bukan hanya kita kena dengar maklumat daripada Kementerian Kesihatan saja, jangan. Tuan-tuan tahu bahawa yang sedang berlaku ini merupakan satu teguran Allah. Teguran yang Allah tegur kita dengan paling keras dan paling kasar. Allah tegur pada diri kita untuk kita sedar kembali. Kalau kita tak ambil berat terhadap teguran Allah ini, tak peliklah kalau suatu hari nanti Allah matikan kita kerana kedegilan kita. Kalaulah kita tak ambil berat terhadap teguran Allah ini. Yang kita tahu masa ni merupakan masa yang perlu kita ingat balik. Ingat dan kita betulkan balik jalan hidup kita ini. Bimbang-bimbang kalau kita biarkan jalan hidup kita ini salah dan kita berterusan dengan keadaan yang salah sebegini, Allah matikan kita semua. Lepas pada Allah matikan kita semua, Allah ganti umat yang lain pula. Yastabdil qauman ghairakum. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Aku akan ganti umat yang lebih baik daripada apa yang ada pada saat ini. Yang ni yang berlaku, kita tahu dalam hidup kita ni. Jangan kita rasa selesa dan jangan kita rasa dah tak ada apa-apa pada diri kita. Benda apa yang sedang berlaku sekarang ini? Bahasa yang mudahnya ialah kita kehilangan keredaan Allah untuk kita. Allah sedang menunjukkan kemarahan dia.
marahnya kepada hamba ni. Punca apa Allah marah pada kita? Kalau kita tanya lagi, kerana umat Muhammad ini merupakan umat yang dirahmati di sisi Allah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau mereka buat salah, Allah akan terus musnahkan mereka. Umat-umat dahulu, umat-umat kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Tapi sampai pada umat Muhammad, Allah tak jadikan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umat aku ni umat yang dirahmati. Umat aku ni umat yang Allah sayangi. Allah tak jadikan macam umat dahulu. Umat dahulu kalau buat salah saja, Allah ganapkan terus. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak jadikan demikian. Allah tegur, Allah tegur, Allah tegur, sehinggalah teguran-teguran Allah ini yang Allah tegur pada kita, kita tak ambil berat. Di waktu itulah kemuncak Allah akan musnahkan kita. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut demikian. Kalau aku nak, aku boleh musnahkan kamu semua. Walau nasya'u lamasakhnahum, aku akan matikan kamu semua. Ala makanatihim, di atas tempat yang kamu tinggal itu, aku boleh buat. Para hadirin sekalian, dalam hidup kita ni, apa benda yang